Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat malam, selamat jumpa balik ya. Ini just nak ingatkan daripada yang dua minggu lepas ni. Okey ya. Bismillahirrahmanirrahim. Last week saya ingatkan kita cakap last week dari kita ni berapa kita saling mengingati. Basically sekeliling kita ni kita ada maklumat yang kita cuba nak atur menjadi pengetahuan, kita proses melalui pengalaman supaya menjadi strategi dan kemudiannya menjadi gerak hati. Jadi tak perlu kita dalam bisnes ni kita nak fikir lama-lama Jadi macam yang Sun Tzu cakap, strategy without tactics slowest route to victory, tactics without strategy is noise before defeat. Maksudnya kalau kita ni ada strategi tapi kita tak ada taktik, maksudnya itu adalah nak berjaya yang cara paling lambat. Ya, kita ada strategi tapi kita tak ada taktik macam mana nak capai strategi kita tu. Sama juga kalau kita ada taktik tapi kita tak ada strategi, maksudnya kita bisnes tiap-tiap hari tapi kita tak ada strategi, macam mana nak berjaya. Maksudnya kita tunggu masa untuk defeat, untuk kalah lah. So kalau dalam bisnes ni, kalau kalah dalam bisnes maksudnya bungkuslah nauzubillah. Okey. So hari ini kita akan cakap pasal asas pengurusan operasi. Penat juga saya nak atur ni sebab pengurusan operasi ni sebenarnya sangat penting dan dia agak banyak teknikal lah sebenarnya. Jadi saya nak cuba cari nak simplify, nak mudahkan supaya dalam bahasa yang mudah, senang, sama-sama kita faham Jadi apa itu pengurusan strategi? Allah, apa dah jadi saya punya ni. Okey, sorry. Apa itu pengurusan strategi? Kalau bahasa Inggeris, production lah. Production dan pengeluaran, atau penciptaan atau pengeluaran barang dan perkhidmatan. Maksudnya goods dan services. Jadi macam akak-akak, adik-adik, makcik, puan, kan? Yang bisnes ni yang mengeluarkan sama ada mengeluarkan barangan ataupun servis ataupun perkhidmatan. Jadi perkongsian kita malam ini pengurusan operasi. Jadi kita akan melihat macam mana kita nak menguruskan aktiviti yang mengeluarkan, yang menciptakan nilai. Jadi kalau kita keluarkan barang atau perkhidmatan, kita bukan sekadar barang tapi kita nak tengok nilai bentuk barang untuk dalam mengubah dia punya input menjadi output. Okey, jadi kalau dalam sistem ni kita ada barang mentah, kita proses menjadi pengeluaran. Okey, minyak kita proses, kita guna untuk mengurut contohnya. Jadi pengurusan operasi adalah pengurusan aktiviti yang mengeluarkan ataupun yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan perkhidmatan dengan mengubah input menjadi output. Okay? Kalau ada soalan, just stop saya. Saya ni minta maaf lah, bercakap ni kadang-kadang jadi laju sikit. Campur lah bila malam ni agak penat sikit ni. Okay? Jadi anytime, bila-bila masa je boleh just hentikan saya kalau ada soalan nak tanya. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang pengurus operasi? Okey, kita tak bukan cakap pasal operation managers ni macam satu jawatan tapi dalam perniagaan ni kita haruslah menjadi pengurus, pengurus kepada operasi, penguruslah marketing, pengurus management, pengurus human resource Dan bersambung daripada yang minggu lepas, apa yang dilakukan oleh pengurus operasi adalah semua fungsi asas dalam perniagaan dalam pengurusan. Itu pengurus operasi haruslah merancang, mengatur, memimpin, mengawal. 2 minggu lepas tadi saya cakap bahawa management adalah yang paling penting. Sebab bila kita nak kata pasal pemasaran, kita still kena cakap pengurusan pemasaran, marketing management. Human resource, kita ada human resource management, pengurusan sumber manusia. Bahkan malam ni operasi, maka kita pengurusan operasi. Jadi dalam pengurusan operasi maksudnya kita harus merancang operasi kita, mengatur operasi kita, memimpin lead operasi kita dan juga mengawal operasi kita. Okey, yang ini saya minta maaf saya tak translate dalam bahasa Inggeris sebab kalau translate ni dia akan lari maksud sikit, tapi saya cuba terangkan Jadi ada 10 keputusan sekurang-kurangnya 10 keputusan strategik. Jadi dalam perniagaan, dalam pengurusan ni, strategiknya dalam operasi ni ada 10 cara dia. 10 keputusan yang harus kita ambil kira. Yang pertama adalah design. Okay. Farhan, design apa dia Farhan? Design. Bahasa Melayu, design. Farhan tidur. Rekat.
Reka bentuk reka bentuk barangan kita ataupun servis kita. Okey, itu harus dilihat. Ini adalah antara perkara yang dilihat oleh seseorang pengurus dalam operasi. Dalam operasi kita tengok reka bentuk barang kita dan juga reka bentuk perkhidmatan kita. Nombor 2, keputusan yang kita harus lihat adalah pengurusan kualiti. Jadi dalam operasi ini kita harus tengok, kita harus urus kita punya kualiti. Dan kualiti ni kejap lagi kita cakaplah, kualiti ni bukan mudah sebab kualiti ni definisinya berbeza mengikut aspek, mengikut perspektif, ikut orang, ikut bisnes dan lain-lain lah. Yang ketiga keputusan strategik yang harus kita tengok adalah proses and capacity strategy. Okay, strategi dalam kita nak proses dan juga capacity. Capacity ni, Farhan, capacity apa Farhan? Capacity? Bahasa Melayu pun capacity tak? Bahasa Melayu capacity juga. Dia kemampuan, kita nak mengeluarkan sesuatu barang. Dan yang keempat, kelima adalah strategi lokasi dan juga strategi layout. Jadi layout ni main peranan yang penting. Sebab contohnya kalau kita bisnes makanan, kita ada restoran contohnya, atau kita ada cafe, kita ada central kitchen. Layout, design, reka bentuk, cara kita susun atur kita punya restoran tu main peranan penting sebab kalau kita nak apply sijil halal, maka kita kena tengok benda tu. Contohnya kalau kita guna lampu dekat kita punya kitchen, dekat kita punya dapur tu, dapur kita tu lampu tu mestilah lampu yang jenis ditutup. Sebab kita tak nak ada serangga kan yang lampu tu jadi makan serangga tu boleh jatuh dalam periuk yang kita masak. Kita punya tingkap haruslah ditutup supaya tak ada serangga yang boleh masuk. Okey, jadi layout tu. Yang keenam adalah keputusan strategik kepada human resource and job design. Sumber manusia dan juga reka bentuk kerja kita tu mestilah strategik. Jadi seorang pengurus operasi ni, operasi kerja tu, siapa yang nak ambil kerja apa patut dia buat, design dia mestilah dilihat. Supply chain management adalah satu yang sangat penting. Kalau saya nak pecah operasi ini kepada 3, saya akan cakap pengurusan operasi, pengurusan kualiti dan supply chain. Supply chain ni adalah rantaian penawaran. Maksudnya kalau istilah yang selalu diguna pakai ni, dia kata daripada from farm to fork. Maksudnya daripada ladang sampailah ke garfu. Jadi kalau kita cakap dalam pengurusan halal ni, nak menjaga integriti halal lah contohnya supply chain management ataupun halal supply chain, maka kita cakap integriti halal tu untuk menjamin supaya suatu perkara itu, satu makanan tu halal, jadi kita haruslah tengok daripada ladang Ladangnya maksudnya dari apa yang kita bagi, lembu yang kita ternak ke, ikan yang kita ternak ke, tu adalah mestilah makanannya halal, caranya halal. Jadi cara sembelihnya kemudian halal, transportationnya, cara dihantarnya mestilah halal, tak boleh dicampur aduk. Dan dimasak menggunakan barang yang halal. Sampailah ke pinggan pun kena pinggan yang halal, tak boleh dia kena pinggan yang menggunakan tulang khinzir ke kan. Jadi itulah supply chain management. Okey, itu kalau kita cakap pasal halal. Tapi kalau kita cakap pasal pengurusan operasi secara umumnya, kalau kita ambil kira meja kita ataupun pensel kita, okey, asalnya datang daripada pokok di hutan sana. Jadi pokok di hutan tu nilai dia berapa? Bila ditebang, dipotong, dijadikan bentuk yang lebih kecil dan sampailah menjadi perabot kat rumah kita, nilai dia sentiasa meningkat. Maksudnya input barang mentah kita tu asalnya harga murah, diproses, nilai dia meningkat dan juga bila dipasarkan sampailah harga dia paling tinggilah kita kata. Okey, maka itu adalah supply chain. Sebab jadi rantaian penawaran tu yang tinggi, maka akan dijaga dengan kualiti yang baik, operasi yang sentiasa ditambah baik, maka itu akan menjamin kejayaan dalam perniagaan kita. Yang ke-8, keputusan strategik adalah inventory management, iaitu pengurusan inventory ataupun pengurusan
storage lah, store. Okay. Inventory management ni kalau nak cakap dalam pengurusan kualiti, yang paling terkenal adalah yang diamalkan oleh orang Jepun. Okay, Japanese. Dia ada satu sistem yang dipanggil JIT, just in time. Just in time ni cukup-cukup masa je. Cukup-cukup masa barang tu sampai. Sebabnya Jepun ni negara dia kecil. Rakyat dia sangatlah ramai. Jadi dia haruslah sangat efisien. Okay. Bila sangat efisien ni, kita andaikan waktu saya kat Jepun dulu, saya ingat kalau walaupun masa zaman sejuk ni, kalau orang nak beratur masuk makan ke warung yang kecil ni, dia akan beratur panjang sampai 20-30 orang. Jadi sabar menunggu, disiplin menunggu. Jadi dan dia orang akan masuk makan ni, kita kata makan bihun sup lah Dia masuk, dia sup makan dalam masa 5 minit, terus dia keluar. Ada Farhan. Memang kena makan cepat. Kalau orang kita ni makan lambat-lambat sikit, tunggu relax je kan. Tak peduli orang lain. Tapi disiplin orang Jepun ni tinggi. Jadi kedai dia tu kecil, jadi storage dia tak ada, peti ais dia pun kecil, jadi dia kena amalkan pengurusan inventory. Okay. Pengurusan inventory ni maksudnya bila dia perlukan sayur, dia tak boleh bawa banyak-banyak. Jadi bila dia perlu je, sayur tu sampai. Okay. Sebab kalau dia beli fridge banyak, maka dia nak kena bayar perlu kena restoran yang besar. Okay. Restoran besar harga dia lebih tinggi. Okay. Dan yang ke-9 scheduling. Scheduling schedule lah. Jadi macam mana kita nak mengatur jadual, bila barang kita sampai, bila kita patut order yang baru. Ini adalah pengurusan operasi yang harus dilihat. Dan yang ke-10 yang penting juga adalah maintenance. Okay. Macam mana kita nak menjagalah. Macam kita nak servis kereta lah, maintain kereta. Jadi ini antara 10 perkara strategik yang seharusnya kita ambil kira dalam kita punya bisnes. Bila kita cakap pasal operasi ni. Jadi akak-akak, okay, puan-puan, sama ada kita bisnes perkhidmatan ataupun servis, maka kita tengok kalau barangan kita design dia macam mana, kualiti macam mana, proses pengeluaran macam mana, berapa yang kita boleh keluarkan, lokasi kedai kita sesuai ke tidak, bentuk kedai kita macam mana, pekerja yang kita ambil macam mana, barangan tu kita datang daripada macam mana, sayur dia macam mana, okay, storage kita macam mana, penjadualan untuk sampai barang macam mana. Saya ingat bila saya bagi latihan kepada student saya untuk berniaga lah, ni student Nusim, budak tahun 1, tahun 2 nak ngajar berniaga kan. Berniaga 3 hari suruh buat jual nasi lemak. Okay, ini saya bagi contoh lah. Jadi bila diorang ni nak berniaga sekadar berniaga untuk dapat markah, bukan berniaga untuk dapat duit sebab 3 hari. Jadi scheduling dia ni, kita kata penjadualan yang tidak tepat lah, tidak sesuai. Contohnya, barang dah sampai, nasi belum masak. Okay, tiba-tiba ramai orang datang beli, baru sejam 2 jam, dah habis dah segala nasi lemak dia. Walhal dia patut berniaga daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Jadi 8 pagi sampai 9 pagi dah habis dah. Dah 9 pagi dia duduk lepak bersembang. Saya kata kenapa tak sambung jual? Dia kata barang dah habis. Barang dah habis maksudnya nak kena pergi beli beras baru, santan baru. Itu yang kita tak nak berlaku. Sebab kalau pelanggan kita suka tiba datang asyik barang habis, maka pelanggan akan merajuk lah. Itu yang kita tak nak. Okay. Dalam kita mengatur, organize, dalam kita nak organize untuk kita mengeluarkan barangan dan juga perkhidmatan, okay, antara fungsi yang penting, okay, fungsi yang penting dalam kita nak bisnes ni, nak mengeluarkan barangan dan perkhidmatan adalah pemasaran, operasi dan juga kewangan. Okay. Jadi organizing to produce goods services ni, fungsi dia semua kena ada. Pemasaran untuk kita menjana permintaan. Sometimes dalam operasi kita belajar juga operasi ni macam mana kita nak mengatur, bukan saja kita nak supply untuk meet the demand, untuk memberi apa yang pelanggan nak, tapi sometimes ni kita harus juga mengajar pelanggan kita. Mengajar pelanggan kita untuk suka, untuk kita create demand tu. Okay? Kita menawar ataupun kita mengajar mereka meminta
Okay, demand and supply. So mencipta produk dan juga kewangan. Mengesan berapa baik organisasi melakukan membayar bil, mengumpulkan bank, ini pun termasuk juga dalam fungsi penting. Dalam operasi, maksudnya dalam operasi kita kena tahu semua benda lah. Okay. Ada juga saya tengok kalau macam pelajar saya atau rakan-rakan kadang-kadang bisnes dia sangat cekap tapi tidak berkesan. Maksudnya dia jual banyak tapi untungnya sikit. Okay. Bila jual banyak untung sikit sebab dia tahu menjual tapi dia tak tahu macam mana nak ambil untung. Okay. Puan Mariani ada angkat tangan ke? Kau salah tekan. So syarikat Lela ni cerita dia bercadang. Tolong tekan mute all masuk boleh? sukan dan back sukan. So dia Ada dengar suara. masuk sukan ataupun back sukan. Okey. Saya ingat ada tersalah tekan kot. Okey, saya ingat ada nak tanya soalan sebab ada nampak angkat tangan tadi. Okey, sekejap kat mana tadi? Nak sorot muka ni kejap. Okey. Yang berikutnya. Okey. Okey. Nak menunjukkan penting tak pentingnya operasi ni, saya bagi satu simulasi lah. Okey. Okey, satu simulasi yang dinamakan kat sini pilihan. Dalam kita nak mengira peningkatan sumbangan ni keuntungan lah. Andai kata, ini minta maaf ni dalam bahasa Inggeris, tak apalah, nah, ini simple ya. Current ni semasa, sale kita 100,000. Cost of goods, maksudnya kos barangan kita 80,000. Jadi untung kasar kita adalah 20,000. Finance cost ni adalah kos wangan yang kita boleh kata kos tetap lah. Contohnya kita sewa kedai ke, bayar elektrik ke. Elektrik ni taklah tetap. Tapi kita kan untuk mudah kira kita katalah kos tetap. Kita bayar kereta, kita bayar sewa rumah kita ke, sewa kedai ke, katakan 6,000. Jadi kalau jualan 100,000, harga kos untuk keluar barang 80,000, jadi 20,000, tolak kos tetap 6,000, maka keuntungan sebelum cukai 14,000. Cukai 25% daripada 14,000, 3,500, maka yang balance sumbangan yang kita ada daripada bisnes kita kepada poket kita 10,500. Jadi tadi kita cakap ada tiga fungsi ya. Marketing, pemasaran, accounting, finance ataupun operasi. Kalau kita tengok fokus kita kepada marketing dan finance ni, kita kata increase jualan. Kita tingkatkan jualan sebanyak 50%. Okay? Simulasi dia macam ni. Kalau kita biasa jual 100,000, kita naikkan 50% jualan kita jadi 150,000. Maka kos kita pun logiknya akan meningkat 50% dari 80,000. Meningkat 50% iaitu 40,000, jadilah 120,000. Maka untung kasar 30,000. Fixed cost, kos tetap tak berubah 6,000. Maka sebelum cukai 24,000, cukai 25% iaitu 6,000 daripada 24,000, maka untung kita naiklah 7,500 jadi 18,000. Banyak tu. Okey, itu kalau meningkat jualan. That's why ramai orang pentingkan sale. Jadi dia promosi dia tinggi ataupun kalau kita tengok dalam nak reducekan fixed cost tadi tu, finance cost, kita kata sales dia sama 100,000, maka margin dia masih 20,000, finance cost kita kurangkan 3,000, maka kita pergi ke tempat sewa yang kecil sikit lah, mungkin lokasi tidak menarik atau restoran kecil sikit, jadi 3,000. Cukai kita pun turun kan jadi 4,200 sebab total yang kita ada sebelum cukai 17,000. Maka dapatlah sumbangan 12,750. Maksudnya kat sini kalau kita increase kita punya revenue 50% melalui strategi pemasaran, kita dapat 18,000. Kita kurangkan kos dalam financing, kita dapat 12,750 iaitu peningkatan sebanyak 2,250. Tetapi puan-puan tengok, kalau kita ambil pengurusan kualiti atau pengurusan operasi, maksudnya kita kurangkan kos produksi kita cuma 20%, bukan 50% pun. 20% saja, iaitu 20% kan daripada 80,000, 2,8, 16. Maksudnya tolak 16,000 daripada 80,000, maksudnya 64,000. Jadi jualan masih sama 100,000, kos untuk mengeluarkan barangan 64,000, jadi untung 36,000. Finance cost sama 6,000, untung kasar sebelum cukai 30,000. Cukai walaupun meningkat
lebih 2 kali ganda 7,500, tapi keuntungan contribution kita, sumbangan kita meningkat lebih 2 kali ganda dari 10,500 jadi 22,500, iaitu peningkatan sebanyak 12,000. That's why, sebab itulah pengurusan operasi ni, kualiti ni yang ada 10 strategi tadi tu mainkan peranan yang sangat tinggi. Okay, jadi 10 perkara yang kita kena tengok, lokasi, design dan yang lain-lain. 10 perkara tadi tu main peranan penting. Sebab kalau kita kurangkan je kos produksi 20%, kita dah boleh meningkat. Jadi kalau kita nak jual barang, OM option tu stands for what yang OM tu lupa. Operation Management Option. Okay. Terima kasih. Operation Management. Okay. Alright. Jadi kita balik boleh buat simulasi lah sebenarnya. Okay, boleh simulasi. Sales kita berapa banyak. Okay. Cost financing kita macam mana. Dan kita tengok pengurusan operasi tadi tu macam mana. Okay. Saya nak fokus dalam servis. Okay. Sebab sometimes ada antara kita yang fokus servis ni, jadi definition ni mudah lah. Bila kata servis atau perkhidmatan ni kegiatan ekonomi yang biasanya menghasilkan produk yang tidak ketara. Ni sebab pakai komputer kan, tidak ketara maksudnya intangible, yang tak boleh disentuh, tak boleh dilihat. Okay, bahasa Melayu dia kata tidak ketara. Contohnya pendidikan, hiburan, penginapan, kerajaan, kewangan, perkhidmatan, kesihatan. Jadi kita nak lihat macam mana kita nak tengok operasi dalam perkhidmatan. Kalau operasi dalam barang ni lain cerita lah. Okay. Ini operasi dalam perkhidmatan. Okay. Kalau pengilang mengeluar barang, dia keluarkan barang yang tangible yang kita boleh tengok. Perkhidmatan dia taklah begitu tangible sebab dia tak ketara. Tak boleh, sometimes, most of the time tak boleh tengok lah. Contohnya kedai gunting rambut. Yang kita boleh tengok adalah gunting rambut, orang yang gunting rambut. Servisnya adalah perbuatan yang tidak, kan? Bukannya barang yang kita boleh beli. Okay, itu clear kan? Benda mudah. Aktiviti operasi selalunya agak sama. Perbezaan tak jelas. Tapi tidak banyak operasi yang sepenuhnya perkhidmatan. Maksudnya yang kita kata servis yang betul-betul servis, pure servis. Okay? Sebenarnya taklah banyak sangat. Jadi dalam erti kata lain yang kita harus tahu, maksudnya kita kena ambil kira bagaimana kita jaga barangan kita, macam itulah kita kena jaga perkhidmatan kita. Kalau dulu 10 tahun, 20 tahun dulu orang kata siapa ada stesen minyak ni memang kaya lah sebab dia jual minyak. Okay? Tetapi kalau dalam buku teks kita duk belajar dulu-dululah, okay? Orang jual minyak ni sebenarnya dia jual barangan atau dia jual perkhidmatan. Okay? Sebab kadang-kadang yang membuat orang suka datang ke satu stesen minyak adalah kerana ada orang tolong isikan minyak. Jadi dia beli itu sebenarnya dia beli perkhidmatan campur dengan dia beli minyak. Tapi perkhidmatan tu sebenarnya yang menambahkan nilai mengapa orang datang ke stesen minyak. Okay. Sama juga these days kan, sekarang ni orang kata stesen minyak ni wallahu alam lah kata orang lah. Okay. Sebab dengan harga ekonomi sekarang kan, harga minyak, jadi untung tak banyak. Yang untung yang lebih banyak tu sebenarnya adalah kedai dia tu. Okay, kalau tengok macam-macam kedai. Kalau kita kata Petron, saya rasanya A&W ada kat Petron. Right, ada setengah yang ada Subway, ada Old Town. Jadi kedai-kedai yang menjual barangan tapi menjual perkhidmatan. Contohnya kalau kita tengok dekat R&R, dia jual barang tapi sebenarnya dalam masa yang sama dia jual perkhidmatan untuk orang makan dan juga orang berehat. Okay, so itu yang kita kena ambil kira lah. Okay, ini differences between good and services ni nanti saya share lah. Kalau sempat nanti saya tengok balik karakteristik ni, contohnya intangible boleh ditengok, unik ataupun tidak. Okay. Ini saya skip je dulu takut masa tak ada. Kita nak cakap pasal operasi ni, kita kena cakap pasal pengukuran productivity. Okay. Productivity, sebab productivity inilah nak ukur sama ada operasi kita ni berjaya ataupun tidak. Jadi measure of process improvement, maksudnya productivity adalah satu ukuran untuk proses improvement, penambahbaikan. Formula dia adalah productivity ni adalah output over input. Output ni maksudnya berapa unit yang being produced, berapa unit yang kita keluarkan, kita bahagikan dengan berapa unit yang kita gunakan. Input use.
Jadi contohnya kalau nak ambil kira ni output over input ni, dia kalau kita ambil output over input pekerja, maksudnya kita nak jual, contohnya kalau kita buat catering, okay, kita untuk 2,000 orang makan, contohnya 2,000 pack. Berapa input yang kita perlukan? Okay. Adakah kita perlukan 10 pekerja atau 5 pekerja? Kalau persaingan kita, kalau toke sebelah kita dia cuma pakai 5 orang pekerja, tapi pekerja kita tak cekap, kita memerlukan 10 pekerja, maksudnya kos kita akan meningkat. Ya, kos meningkat, maka produktiviti pekerja kita itu rendah. Maka akan memberi kesan kepada pengurusan operasi kita dan memberi kesan kepada produktiviti, memberi kesan kepada keuntungan. Okey. Itu yang merupakan output relatif terhadap inputnya, output over input. Output bahagi dengan input. Hanya melalui peningkatan produktiviti maka taraf hidup kita dapat meningkat. Jadi saya ingat saya baca atau saya tengok dokumentari seorang kakak ni, usahawan wanita ni, dia menjual kuih. Asalnya tu daripada dia tak cekap seorang je dia buat. Kuih dia jual petang-petang tu. Oh, ini bukan saya baca student saya punya assignment. Jadi dia pergi jumpa usahawan wanita, kisah benar lah, dia pergi interview kejayaan usahawan wanita ni. Dia buat kuih sampai dah berapa bulan tu dia dah cekap, satu hari dia mampu mengeluarkan 800 biji kuih. Sampailah dia buat kuih yang frozen. Jadi imagine kalau kita ni, kalau saya lah, saya kalau satu hari nak keluarkan kuih, memang tak lah kan. Nak buat kuih pun tak reti tak. Katalah buat dah juga mungkinlah 80 biji. Tapi akak ni dia boleh keluarkan 800 biji. Maksudnya kalau 800 biji itu dibagi dengan dia seorang, masuk produktiviti dia 800. Saya ni 80 dengan saya seorang 80. Maka produktiviti dia meningkat 10 kali ganda daripada saya. Maka jualan dia pun akan 10 kali ganda daripada saya. Kalau saya nak lawan dengan dia, saya kena cari orang macam saya lagi 9 orang. Maka kos saya akan meningkat 10 kali ganda. Itulah contohnya produktiviti. Orang kata produktiviti tu. Ini saja nak ambil contoh Starbucks. Sebab saya suka minum Starbucks. Jadi ini saya ceritalah, orang penulis bahasa Inggeris ni dia kata ada 10 orang penganalisa, okey. Dia nak tengok cara nak menambah baik Starbucks ni. Maka antara benda yang Starbucks buat, antara perkara yang Starbucks buat ni, dia kata stop requiring signatures on credit card purchases under $25, $25. Ini kira lama sikit dulu lah zaman credit card yang kita perlu sign, bukan, tak boleh waive . So dia kata okey, ini teknologi sekarang dah boleh waive. Zaman dulu tak boleh waive, jadi perlu sign. Jadi diorang ubah, dia kata kalau perniagaan harga yang beli tu kurang daripada $25, sikit je, tak perlulah sign. So tak perlu sign tu, jimat dia banyak mana? Jimat dia 8 saat. 8 saat tu banyak ke tak? 8 saat ni puan. Change the size of the ice scoop. Okay. Nak bubuh ais tu, nak cedok tu, bukan sebarangan saja. Dia ubah, dia ambil pencedok yang apa kita kata cawan ke lah, dia ubah saiz. Ubah saiz cawan tu saja. Contohnya, kalau cawan tu kecil, kita kena cedok 3-4 kali. Cawan yang saiz dia yang standard, maka dia boleh cedok sekali je. Maka dia jimat 14 saat. Dia adakan mesin espresso yang baru, di Islam jimat lagi 12 saat. Jadi 8 saat campur 14 saat campur 12 saat. Maksudnya dia jimat 34 saat. Banyak ke tak 34 saat? Banyak ataupun tidak, hasilnya Starbucks peningkatan dia punya keuntungan jualan dia meningkat dari setiap outlet dia tu 250,000 hingga 1 juta. Sebab jimat 34 saat saja. Ini kita nak cakap kata perkhidmatan lah. Okay, sebab kalau Starbucks ni walaupun dia jual kopi, okay, jual air, makanan, tapi dia lebih dekat kepada perkhidmatan. Sebab kalau kita betul-betul nak minum kopi, kita boleh je beli kopi 434 dekat Johor tu kan. Saya selalu tapau Cik Din punya kopi 434 lah, tanya Farhan dekat Tijarah tu. Okay. Itu baru nak minum kopi.
Tapi Starbucks ni kenapa kopi dia sampai RM14? Sebab dia bukan jual kopi saja. Dia jual ambience. Ambience ni kita kata dia jual perkhidmatan, keselesaan, tempat melepak, tempat buat kerja, masuk boleh relax dengar lagu sambil minum kopi. Tak ada kata sedap sangat. Okey. Jadi daripada kopi yang sepatutnya RM1.40 tu kita bayar 10 kali ganda sebab kita nak lepak 2-3 jam. Itulah bezanya Starbucks dengan kopi biasa. Okay, itu yang kata tadi perkhidmatan dan barangan tu bukanlah difference dia jauh sangat. Dia ada grey area. Maksudnya kita jual barang dan kita jual perkhidmatan. Okay. Saya ingat masa saya mula-mula belajar dulu, nak bagi contoh lah kan. Saya suka kereta. Mazda kan. Mazda zaman dulu lah, bukan Mazda zaman sekarang. Maka satu dunia ni hairan kenapa Mazda kalau dekat US ni, kat Amerika, lepas 10 tahun Mazda tu rosak. Tapi Mazda kat Jepun 10 tahun tak ada hal. Tak ada problem. Lepas diperiksa, cek, rupa-rupanya skru yang buat dekat Amerika tu, dia punya ralat kita kata ralat saiz dia tu cuma 0.0 berapa milimeter sahaja. Tapi selama berapa tahun yang berapa milimeter tu boleh jadi haus, maka rosak. Itulah operasi, itulah kita kata kualiti jadi tu. Meningkatnya satu kualiti tu walaupun kecil, dia memberi impak yang sangat besar. Saya kalau nak pergi kedai, kalau orang nak jual tu sombong masa muka, saya belah, saya tak makan dah. Tapi kalau saya pergi kedai, walaupun saja nak tengok kalau orang tu tegur baik, senyum baik, tak beli pun terpaksa beli jugalah. Sebab orang kata malu Allah. Okey, maka itulah perkhidmatan. Kualiti dan strategi. Okey, kalau kita nak bisnes, kita cakap pengurusan, asal kita intro tadi, ada strategi. Jadi kualiti ini dia akan sentiasa menyokong strategi. Ingat tadi saya kata dalam pengurusan operasi, kalau kita nak pecahkan adalah kepada 3. Yang pertama, operasi, kita lihat kepada proses yang nak kita tukar dari input menjadi output. Okay, itu pengurusan operasi, operation management. Yang kedua adalah pengurusan kualiti. Dan ketiga adalah pengurusan supply chain tadi, rantaian penawaran. Sekarang kita cakap pasal kualiti. Bila kita fokus dekat kualiti, sebenarnya kualiti dan strategi ini kita kata macam two side of a coin lah, tak boleh dipisahkan. Macam tangan kiri, tangan kanan lah. Tapak tangan dengan belakang tangan. Okay. Sebab ngurus kualiti ni akan dapat sokong any strategi. Kalau kita cakap dengan kita kata businessman lah, pakar perniagaan, cikgu yang ajar bisnes ke, ajar apa-apa strategi dalam bisnes, dia kata biasanya bisnes strategi ni ada 3 lah. 1, perbezaan. 2, cost. Yang 3 adalah response. Okay. Perbezaan ni contohnya adalah kalau barang kita ni, ini saya dah masuk sedikit lah mungkin dalam pemasaran, mungkin ada belajar juga kan. Kalau ni, jadi saya ulang balik lah. Pembezaan ni kalau barangan yang kita jual ni lain daripada orang lain. Okay, cara bisnes kita lain daripada orang lain. Unik sikit. Maka orang suka. Apa kaitan dengan kualiti? Sebab kita kata kualiti operasi tadi haruslah kita tengok pada design. Okay. Kalau you tengok kereta macam Porsche ke apa benda, Porsche semua ni, design dia tak sama dengan yang lain. Barang yang design dia lain ni beza sikit, harga dia pun lain sikit. Okay. Cost. Kenapa kualiti itu penting? Sebab kalau kita jaga operasi, jaga kualiti kita, jaga produktiviti kita, maka kita dapat merendahkan kos. Okay. Dan juga response strategis, tindak balas. Okay. Kalau kita jaga kualiti kita, kita jaga kualiti para pekerja kita, orang komplain ke, orang minta apa, sebab kadang-kadang kita, orang lelaki ni biasa suka pergi kedai mamak, satu nak tengok bola melepak. Satu lagi, kedai mamak ni kalau kita order saja, mamak teh tarik satu, siap. Tak sampai seminit dah betul-betul siap. Itulah kualiti kedai mamak. Bersih tak bersih tu, nombor 2 lah pula jatuhnya kan. Okay. Kualiti dan strategi fokus yang kedua adalah kualiti membantu syarikat meningkatkan penjualan dan juga mengurangkan kos macam sebut tadi, dan membangun organisasi yang berkualiti adalah tugas yang mendesak. Mendesak ni sangat penting lah.
kalau kita abaikan kualiti dalam kita punya organisasi atau dalam perniagaan kita atau dalam diri kita, maka kalau kita orang ni tak ada kualiti, maka makanan dia tak ada kualiti, nasi lemak dia tak ada kualiti, maka kita fahamlah laku ataupun tak laku. Okey. Dua cara nak meningkatkan keuntungan. Satu, kita tingkatkan kualiti. Okey, satu lagi untuk meningkatkan keuntungan. Satu, meningkatkan kualiti akan either menambah jualan ataupun mengurangkan kos. Okey, dua cara meningkatkan keuntungan yang kita fokus kepada kualiti. Kalau kita tengok kualiti, dia akan dapat either menambahkan jualan ataupun mengurangkan kos. Macam mana kalau nak nambah jualan, kalau kita fokus dalam kualiti, maka kita akan improve respon, tindak balas lebih baik. Itu yang saya kata, mamak, saya tarik satu, siap. Okay. Strategi harga yang fleksibel, maksudnya flexible pricing. Okay. Maka kualiti kita jaga. Kalau kualiti tinggi, sometimes kita nak jual harga mahal pun boleh. Kualiti jaga, maka kita punya kos rendah. Kita nak letak harga rendah sikit pun boleh. Okay. So bergantung kita nak strategi harga yang premium atau harga rendah, bergantung pada kecekapan kita, iaitu kualiti kita. Satu lagi peningkatan kualiti adalah reputasi yang lebih baik, improve reputation. Contohnya paling mudah, kalau 10 tahun dulu semua orang kutuk Proton lah kan. Tapi sekarang ni USIM Tijarah pun jual Proton, okey? Siapa nak cari Proton boleh datang dekat USIM Tijarah. Contohnya, sebab reputasi yang lebih baik. Okay. Itu akan menambahkan jualan. Dan juga dalam meningkatkan kualiti ni, dia akan mampu mengurangkan kos. Sebab kita macam kata tadi, meningkatkan productivity, maka output kita tu naik, input kita tu kurang. Jadi kos akan berkurang. Mengurangkan pembaikan dan kos kesilapan. Okay. Lower rework and scrap cost. Kalau kita pakai barang yang berkualiti, tak adalah, kalau kita beli periuk tu ataupun dapur tu yang kualiti tinggi sikit, tak semestinya mahal. Setengah barang mahal tu tak semestinya berkualiti. Kalau kita pakai dapur yang berkualiti, maka tak adalah nak kena asyik beli dapur baru je atau periuk baru je, kan? Dan juga mengurangkan kos sebab kita kurangkan warranty cost. Kalau kita jual nasi lemak, kita pakai dapur gas yang masalah sedikit, api dia tak berapa kuat, biasa masak nasi 30 minit dah masak, ini 30 minit mentah. Bila kita jual, kalau orang yang datang tu dia kata, "Akak, ini nasi lemak mentah." Macam mana? Takkan tak pulang balik duit. Okey. Jadi kalau kita jaga kita punya kualiti, maka perkara itu takkan berlaku. Jadi kita boleh kurangkan kos jaminan tadi tu. Okey, etika dan pengurusan kualiti. USIM Sejarah kita sangat pentingkan etika. Jadi apa benda kita nak cakap pun mesti ada cakap pasal etika. Okey. Pengurus operasi mesti menyediakan produk dan perkhidmatan yang sihat, selamat, berkualiti. Apatah lagi kita ni orang Islam contohnya. Okey, orang bukan Islam pun dia belajar etika, dia kenalah keluarkan barang yang sihat, selamat dan berkualiti. Kalau ikut trend sekarang pun, ni puan-puan duduk dengar saya ke dah tidur ni? Senyap ni semua? Tak apa, saya tanya Farhan. Ada. Farhan, kalau nak tahu fast food restoran yang nombor satu paling banyak dalam dunia sekarang, restoran apa? Saya tanya Farhan, terus dia lari. Oh, Farhan? Ya. Fast food restoran. KFC ke, McDonald ke, apa restoran nombor satu kat dunia paling banyak? McDonald. Betul kalau 10 tahun dulu. Tapi andai kata belum berubah, as of tahun lepas, paling banyak dalam dunia adalah Subway. Subway. Sebab Subway ni, walaupun kalau baca dia punya sejarah, 8 tahun pertama dia berniaga tak balik untung. Tapi sekarang sebab orang mementingkan makanan yang sihat. Dia berjual makan roti, ada salad, ada sayur, selamat dan berkualiti. Maka itu sebab dia berjaya. Daripada tak untung, sekarang nombor satu dalam dunia.
Kualiti yang buruk akan menyebabkan kecederaan tuntutan undang-undang, penarikan balik barang dan juga peraturan regulation. Jadi tak payahlah nak terangkan benda tu kan. Kalau kita dengan zaman sekarang ni, kalau tak ambil undang-undang pun orang viral habis lah. Tak adalah orang nak beli barang kita. Cara yang beretika sebagai cara penyelesaian masalah. Jadi saya nasihatkan, walau apa masalah yang kita ada, kita harus selesaikan melalui cara yang beretika. Okey, maka tidaklah Sungai Semenyih itu, tak tahulah apa cerita ya. Tak kisahlah siapa yang memerintah ke apa benda, kenapalah jadi mangsa kan. Siapalah yang tuang barang-barang yang tak patut dalam Sungai Semenyih tu. Okay. Jadi semua pihak berkepentingan mesti dipertimbangkan. Jadi kalau kita nak jual makanan, bahkan nak jual nasi lemak pun, janganlah kita buang sampah kat tepi jalan. Sebab kalau kita buang macam tu, kawasan jualan kita kotor, orang tak datang juga. Okay. Bila cakap pasal pengurusan kualiti ni, seorang guru daripada Jepun nama dia Imai. Imai ni dia cakap hati kepada pengurusan berkualiti adalah Kaizen. Dalam Jepun dia panggil Kaizen. Kaizen ni erti dia continuous improvement, iaitu penambahbaikan yang berterusan. Proses penambahbaikan berterusan ni, bila kata berterusan, dia mestilah tanpa henti, non-stop. Okay. Dia mestilah meliputi semuanya. Manusia, orang, pekerja, mestilah cover barangan, peralatan, pembekal, bahan, prosedur. Itulah yang dipanggil total quality management. Pengurusan operasi ini juga yang penting bila kita cakap quality ni, dia kata total quality management, iaitu quality pengurusan kualiti menyeluruh. Semuanya haruslah berkualiti. Dan every operation can be improved. Maksudnya setiap operasi haruslah dapat ditambah baik. Okey, perbezaan antara orang kita dengan orang Jepun ni kalau saya nak kongsikan, orang Jepun walaupun dah selesai satu majlis, satu event yang dia buat, dah berjaya pun, dia masih akan adakan postmortem. Postmortem ni dia akan duduk, dia akan discuss macam mana kita nak tambah baik. Dia takkan puas hati. Okay? Dia akan cari cara untuk menambah baik. Sebab orang Jepun ni, satu di hati dia tu, itulah Kaizen, penambahbaikan. Okay? Satu lagi, bila nak tambah baik ni, maksudnya dia sentiasa suka kepada problem. Sebab dia lihat problem ni adalah sebagai satu peluang. Kita ni kalau boleh nak lari daripada problem. Habis-habis nak bersandiwara pun kita kata masalah itu adalah warna kehidupan. Warna apa? Warna gelap. Tapi kalau orang Jepun ni dia tengok pada masalah tu adalah sebagai satu peluang untuk berjaya. Saya kongsikan cerita lah, betul ke tak betul, puan-puan cuba cek lah. Tapi orang bagi tahu saya, contohnya kita ambil secret recipe. Okay. Di zaman ekonomi meleset masa tahun bila lah, 97 ke rasanya, maka banyak restoran, kedai gulung tikar. Maka apa yang dia buat, dia belilah peralatan dapur ni dengan harga yang lebih murah. Okay. Maka dia gunalah strategi perniagaan yang diguna sekarang, maka orang lain gulung tikar, dia buka tikar berniaga. Okay. Jadi setiap masalah ni, okay, dia ada, saya rasa minggu lepas saya cakap masalah ni adalah seperti penawaran dan juga supply dan demand, penawaran dan permintaan. Kalau ada permintaan, ada penawaran, ada penawaran, ada permintaan. Ada masalah, ada penyelesaian. Ada penyelesaian untuk setiap masalah. Dan dalam Quran berkata setiap penyakit tu ada ubat dia, kena carilah ubat dia, kecuali mati. Okay? So penambahbaikan berterusan. TQM tadi tu, Total Quality Management. Okay? Dalam perkhidmatan, tadi kita sembang barangan, sekarang servis perkhidmatan. Kualiti perkhidmatan ni lebih suka diukur daripada kualiti barang. Kalau barang tu, kalau kita kata smartphone kita ni, kita boleh ukur lah, mudah sikit, dia besar ke, kecil ke, ringan ke, berat ke. Tapi bila kata kualiti ni, dia masalah sikit nak ukurnya bukan apa.
Apa yang betul sekarang tak semestinya betul minggu lepas. Apa yang betul minggu lepas tak mestinya betul tahun lepas. Kalau kita ingat zaman smartphone, okay, asalnya keluar smartphone, semua orang ada smartphone yang sangat besar. Bukan semua orang lah, start dengan besar. Lepas tu dia makin kecil. Betul Farhan? Farhan ni mamat tekno kan? Mak teknologi. Semua orang nak phone yang kecil sebab boleh gantung dekat leher. Dia ikut trend. Lagi kecil, lagi mahal. Lepas tu barulah orang cerdik sikit. Kalau kecil macam mana nak guna, sekarang dia kembali jadi besar. Lagi besar, lagi mahal. Okay. So, tapi itu adalah barangan. Jadi kita boleh ukur daripada dia punya cantiknya ke, saiznya ke. Tapi kalau perkhidmatan ni susah sikit nak ukur. Sebab perkhidmatan ni dia bergantung kepada persepsi. Okay. Persepsi seseorang tu berbeza. Okay. Persepsi antara barangan dan produk ni, intangible differences between products yang tidak ketara, dan juga intangible expectation. Okay. Harapan yang tidak ketara, harapan yang orang tak boleh lihat ni berbeza persepsi dia. Okay. Saya ingat masa saya belajar dulu, saya suka seorang lecturer ni. Tapi kawan saya sangat tak suka lecturer ni. Dia kata macam kebudak-budakan. Saya kata baguslah dia buat lawak dalam kelas, taklah lena. Okay, itu ambil mudahlah. Sama kalau kita cakap penyanyi. Ada orang yang suka penyanyi A, ada orang yang suka penyanyi B. Okay. Sebab dia kata ini lebih berkualiti. Mungkin dia tak kata lebih kualiti, dia kata suara dia lagi sedap. Maka sedap tu adalah ukuran kualiti. So sama juga dengan makanan. Ada orang kata makanan A sedap, makanan B tak sedap. Okay. Jadi perbezaan yang tak ketara, yang tak boleh lihat. Jadi agak sukarlah cabaran lah kalau kita nak tengok kualiti dalam perkhidmatan. Tapi problem, maka bila kata problem, maka dia adalah peluang, adalah opportunity untuk kita selesaikan masalah tu. Okay. Kualiti perkhidmatan, jadi apa yang kita harus kenal sebagai pengurus ni, komponen yang intangible adalah sangat penting. Komponen intangible lah, komponen tangible. Okay. The tangible component of service is important. Okay. Macam mana nak kata tangible pula? Macam mana nak kata ketara? Kalau dah tadi Dr. Jamal kata, perkhidmatan tu tak boleh dilihat. So that's why zaman sebelum NCO dulu, kalau kita naik AirAsia, dia perkhidmatan. Tapi kenapa dia jual topi lah, dia jual t-shirt lah, dia kata dia jual barangan souvenir, memento. Maka itu adalah caranya supaya orang ingat perkhidmatan tu. Bukan saja ingat kepada servis, bukan ingat kepada senyuman, tapi dia ingat kepada, kalau dia tengok kitchen gambar kapal terbang, dia pakai topi AirAsia, maka dia akan ingat. Jadi kalau kita dalam perkhidmatan ni, ada setengah guru dalam kualiti ni kata, kita bagilah memento. Contohnya, saya pergi berbekam kan, ada akak kita dalam ni yang berbekam. Saya pergi dulu berbekam sekali ke dua kali, sekali rasanya dah setahun, 2 tahun. Sampai sekarang, dia asyik WhatsApp saya. Okay. WhatsApp saya bagi ingatan, bagi hadis, bagi macam-macam lah. Okay. Maka itu adalah satu cara yang untuk sentiasa mengingatkan, bagi lihat, bagi nampak perkhidmatan yang tahun lepas, bekam pun dah tak ada rasa dah, of course, pada 2 minggu pernah tak rasanya, petang lagi lepas tahun kan. Jadi pengurus operasi yang perkhidmatan, maka kita harus ingat, walaupun benda tu tak boleh lihat, macam mana kita nak bagi pelanggan kita ingat. Jadi proses perkhidmatan ni penting, dan perkhidmatan dinilai berdasarkan jangkaan pelanggan, expectation. Okay. That's why, sebab tu dalam kualiti ni, salah satu cara nak ukur kualiti ni adalah expectation minus perception, ataupun persepsi minus harapan. Paling mudah kita kira macam inilah. Okay. Kita nak pergi duduk hotel. Okay. Kalau kita tengok hotel tu 5 star, maka harapan kita mestilah, ini mesti hotel best ni. Bayar pun 500, 5 star. Sekali pergi jumpa lipas. Maka apa yang kita harapkan tak sama dengan apa yang kita nampak, persepsi kita. Okay. Maka persepsi kita tu lagi rendah pada harapan kita, maka senang kita tak puas hatilah.
Ini kalau puan-puan akak-akak tengok dalam apa nama pemasaran lah contohnya. Ada formula dia kata sometimes kita jangan over promise. Okay. Jangan menjanjikan bulan dan bintang. Okay. Bila janji bulan dan bintang janji tinggi sangat tapi over promise under delivered, tak dapat kita nak bagi. Okay. Apa yang kita janjikan. So, masalah lah. That's why kalau dalam pemasaran ni orang takut kena saman, dia buat gambar ke slogan ke cantik-cantik tapi dia akan tulis kat kecil kat situ. Gambar hanya hiasan. Sebab dia takut kena saman. Okey. Itulah perkhidmatan. Jadi macam kata tadi pengurusan operasi ni dia memang merangkumi. Itu sebab saya cakap sampailah kepada pemasaran ataupun finance. Dan exceptions will occur. Pengecualian akan berlaku. Dalam perkhidmatan ni sometimes macam saya rasa 2 minggu lepas saya pernah cakap ada orang Jepun yang bisnes dia dah nak bankrupt. Rather dan barang dia jual murah, dia tambah lagi 1 kosong. Kalau kita ambil analogi, kalau barang dia harga RM100, rather dan dia jual RM10, dia jual RM1,000. Tambah lagi 1 kosong. Maka orang terus beli. Sebab orang ingat dalam kepala, barang mahal kualiti tinggi. Ada juga barang macam tu. Tapi bergantunglah dengan jenis barang apa. Tak semestinya barang yang kita lihat tu harga tinggi dia akan jadi orang akan suka. Sometimes orang akan curiga ini fakta atau auta. Saya akan cuba habiskan cepatlah sebab dah pukul 9 dah ni ini saya rasa antara slide yang terakhir lah kalau masuk slide bahasa Inggeris ni. Sebab saya ada banyak tadi tapi saya dah cuba translate ke bahasa Melayu ni, tak sempat nak translate semua. Service specification ni, specification maksudnya specs lah, spek perkhidmatan. Macam mana industri kapal terbang ni bila dia nak jaga kualiti perkhidmatan, maka dia dah set dah. Kita belajar 2 minggu lepas, kita cakap pasal objektif mestilah SMART, specific, measurable, achievable, realistic. Jadi ini dia ambil contohnya aircraft dia, kapal terbang ni 97% boarded 10 minutes before departure time. Maksudnya dia kena pastikan setiap penumpang ni masuk dalam kapal terbang 10 minit sebelum kapal terbang. Itu adalah kualiti dia. First back to conveyor belt, 15 minutes after arrival. Maksudnya 15 minit dia kapal terbang sampai, bag yang pertama haruslah keluar supaya pelanggan tak adalah nak tunggu lama-lama. Kalau tunggu lama-lama orang komplain, especially kalau orang tu nak pergi bisnes. Cargo door open 1 minute after arrival. Maksudnya kapal terbang sampai je dalam masa 1 minit, kargo tu kena dah buka. Kalau kargo tak buka, macam mana bag nak keluar? On board check-in count 5 minutes before departure. Semua orang masuk sebelum 10 minit, maka nak bilang orang 5 minit sebelum departure. Dia dah kena bilang lah orang. Dan all door close 2 minutes before departure. Sebelum berlepas, 2 minit sebelum berlepas, dah kena tutup semua pintu. Ini adalah contoh perkhidmatan. Contoh perkhidmatan. Kalau macam barangan tadi, kita tak bolehlah nak kata berapa minit. Tapi perkhidmatan, ini adalah salah satu cara macam mana kita nak jaga kita punya perkhidmatan. Ini bahasa Inggeris, saya cuba skip ni. Inilah last. Strategi pemulihan servis perkhidmatan. Maksudnya bila kita ada masalah dalam perkhidmatan ni, kalau barangan, mungkin kita boleh pulangkanlah atau kita ganti barang baru. Tapi pengurus harus mempunyai rancangan apabila perkhidmatan gagal. Rutin Marriott Hotel ni, dia sebut learn, L-E-A-R-N ni memanglah belajar, tapi dia ambil daripada huruf awal. Listen, empathize, apologize, react, notify. Maksudnya Marriott ni, hotel 5 bintang ni, hotel 5 bintang ni biasanya dia mahal tu bukan saja sebab katil dia tu empuk, tapi pekerja dia tu dah dilatih untuk beretika, mempunyai servis perkhidmatan yang sangat top. Bahkan kalau nak test lah, nak test, kalau hujan lebat, cuba pergi jalan depan hotel 5 star.
Sometimes dia akan, walaupun kita bukanlah tinggal dekat 5-star hotel tu, dia akan tolong bagi payung lagi. Okey. Itu cara dia nak jaga. Tapi kalau kesilapan berlaku, Marriott ni cara dia nak buat, dia kata L, listen. Listen maksudnya kita dengar apa komplain orang. Dengar komplain. Sebab ini masalah. Jadi kalau kita dengar, maksudnya kita boleh selesaikan masalah. Kita boleh daripada orang tak puas hati kepada kita, orang jadi puas hati. Empathize. Empathize ni adik-beradik kepada sympathy lah. Sympathize. Maksudnya kita ada perasaan dah sikit. Kan? Saya ingat dulu saya pernah makan kat satu restoran ni. Saya ni kalau makan asyik jumpa macam-macam je. Daripada rambut sehelai kepadalah rambut segumpal, sampailah besi basuh pinggan, semua saya pernah jumpa. Lipas tikus, tikus tak ada lah. Lipas semut, semua ada. Bahkan makan burger dekat KFC ke McDonald, saya buka burger tu jumpa lipas ekor pun pernah. Okay. Dan pernah satu kejadian bila saya makan mi Jawa ni, saya jumpa rambut ni segumpal. Okay. Segumpal. Jadi sajalah tak nak aibkan penjualnya tu, saya relax. Bila orang tak ada, maka saya pergi tunjuk. Cepat-cepat dia ambil, dia buang. Okay. Biasanya kalau kita berjumpa macam tu, kalau jumpa lipas ke orang tak ambil dah makanan kan? Tak ambil, charge dah, bayar. Maka saya pun masa tu saya nak bayar. Saya kata dah, mi Jawa. Dia kata RM5. Dia kata, mi Jawa yang special tadi tu, dia buat je kering je muka. Saya kata, tak ada rasa bersalah langsung. Tak ada rasa bersalah langsung. Dia dengar, listen, tapi tak ada empathy. Buat donor je. Dia siap cakap, itu bukan rambut, itu getah. Apologize pun tidak. Jadi LEA, A adalah apologize, react, R bertindak, N notify. Okay. So ini kalau kita ada perkhidmatan, ada orang komplain, first kita listen. Saya ingat saya pernah dekat Hotel Le Méridien rasanya, 5-star lah kan. Maka kena saya turun daripada katil tu, terkena kat tepi katil, tilam dia tu keras sikit, maka melecet kaki saya. Saya geram, saya komplain lah. Saya komplain, besok tu terus dapat email. Email daripada pengurus besar dia minta maaf semua. Dia kata lepas saya komplain, dia orang pergi cari kat tilam tu, dia orang tak jumpa lah tempat yang keras saya cakap tu. Tapi supaya mengelakkan perkara itu berlaku lagi, dia terus tukar tilam tu. Dan dia minta kat saya next time kalau saya balik ke hotel tu, tolong jumpa pengurus, maklumkan pengurus, maka dia orang akan bagi upgrade saya ke bilik yang lebih baik. Macam itulah. Dan juga kalau setengah hotel ni, kan, kalau hotel yang bagus ni, kalau kita komplain, banyak kali lah, saya ni kaki komplain nak buat macam ni, bila dah kualiti, kita mengajar, maka kita pun belajar. Setiap kali saya pergi hotel ada masalah, ialah kalau makanan pun saya jumpa rambut, masuk bilik pun macam-macam saya jumpa. Bila saya komplain saya keluar, bila saya balik je, wife saya akan telefon, bang, ada orang hantar buah. Macam-macam dapat buah lah, dapat bunga lah, sebab dia listen, dia dengar, dia tunjuk empathy dia minta maaf, dia bertindak, dan dia bagi surat minta maaf, dan juga dia bagi buah lah, bunga lah. Macam tu lah. Itu cara orang yang menjaga perkhidmatan. Okay. Antara yang penting juga tadi saya sebut adalah lokasi. Lokasi ni sangat penting. Okay. Sebab ialah kalau kita dah set up lokasi ni, kita nak pindah bukannya perkara yang mudah. Jadi objektif strategi lokasi adalah maksimumkan manfaat lokasi. Saya cepatkanlah. Lokasi dan kos. Okay. Keputusan lokasi memerlukan pertimbangan yang teliti, sebab kalau kita dah tentukan tempat, kos yang berkaitan dengan lokasi agak tetap dan sukar dikurangkan. Jangan puan-puan fikir kalau kita lokasi ni kita nak pindah burn bayar sewa je. Tapi kalau kita dah ada kat satu tempat tu, kita kena fikir kalau kita dah nak bisnes ni, kita tak boleh fikir untuk setahun 2 tahun je. Okay, vision kena jauh lah. Aku nak berniaga ni kalau berkembang nak pergi mana? Sebab kalau kita pindah, orang datang cari dah tak jumpa. Okey, itu adalah kos yang kita tak dapat lihat. Jadi usaha yang dikeluarkan untuk menentukan lokasi, kemudahan yang optimum adalah pelaburan yang baik. Okey, sometimes kita expand lebih sikit pun tak apalah. Okey.
antara ini mesti ingat antara key success factor, antara faktor-faktor yang penting nak cari lokasi ni, kita tengok size, cost, dekat dengan inilah kemudahan-kemudahan, zoning restriction, proximity, keperluan tempat kan yang ada environmental impact. Macam kita cari rumah tak naklah duduk dekat kilang kan. Sama juga kalau kita nak buka kedai, sometimes saya nak berhenti nak beli nasi lemak, adalah tak nak sebut tempat lah, nanti kena adik-beradik kawan-kawan juga kan. Dia jual tepi lah dengan air kumbahan, tak jadilah nak jual, nak beli. Dia jual kat tepi jalan yang sangat kering, habuk masuk dekat makanan, maka tak jadilah nak beli. Dia jual tepi longkang sangat pun tak jadilah nak beli. Itu pentingnya lokasi. Dan last sekali, kalau tadi kita kata pengurusan operasi ni kita jaga input, proses dan output. Yang kedua adalah kualiti, yang ketiga adalah supply chain management, penawaran rantaian. So ini bahasa Inggeris lah, saya translate sikit lah. Jadi matlamat supply chain ni adalah kita untuk strukturkan penawaran rantaian ni supaya kita dapat improve, maximizekan, naikkan kita ni kelebihan dalam persaingan, supaya yang utamanya adalah kita dapat memberi kebaikan kepada kita punya consumer. Bila kata kelebihan persaingan ni, semua orang berniaga, kita pun nak berniaga. Tapi kalau kita jaga rantaian penawaran kita, sama ada daripada cost ke kualiti lah senang kita kata, kita dapat beras yang baik, harga yang murah, maka kita dapat masak nasi dengan hasil dia beras dia cantik. Ikan bilis kita jaga, ikan bilis pun cantik. Cili kita tak ebo banyak, cili tu dah pedas. Tengah cili ni kita kena beli banyak sebab dia kurang pedas. Kena cari. Dan maka sampailah kita bagi kita nak bungkus nasi lemak. Kita bungkus nasi lemak pakai daun pisang, beza dengan plastik. Kan ada daun pisang bau dia wangi sikit. Saya ingat masa saya kecil-kecil dululah, saya tengok majalah 3. Saya rasa adalah lebih kurang 25 tahun dulu kot. Tak tahulah contoh ni masih relevan ataupun tidak. Ada 2 orang remaja ni masuk majalah 3, bisnes dia mudah aja. Dia naik motosikal atau van buruk, dia pusing keliling pinggir Kuala Lumpur tu, dia cari pisang hutan. Pisang yang tepi-tepi pinggir hutan tu lah. Dia potong daun pisang tu, dia pergi jual. Dia dapat lebih kurang 5,000 sebulan jual daun pisang sahaja. Kalau nak ambil contoh yang dikata rantaian penawaran ni, ini yang dalam gambar ni lah. Ini farmer peladang ni, dia kutip daun ke apa benda ni, mungkin daun stevia ke. Dia jadikan sirap dekat kilang, dia jadilah kepada bottler yang membotolkan, pergilah kepada distributor, sampailah kepada retailer, retailer jual sampailah kepada kita. Itulah yang dikatakan rantaian penawaran dalam maksud yang lain. Jadi bagi setiap aktiviti ni kita haruslah jaga. Kalau saya nak cerita memang banyaklah, saya bagi last punya cerita sebelum saya tunjuk McDonald ni. McDonald yang kalau kat sini dia kata, dia start daripada ladang ni, dia tanam lettuce, salad, potato, kentang semua ni, dia proses dekat kilang, dia bawa kepada lori semua ni, distribution center, outbound sampailah kepada McDonald. McDonald ni sebagai contoh cerita terakhir. Ni McDonald, bila McDonald ni American lah kan, orang kata McDonald ni American, memang asalnya daripada US. Bila dia nak kembangkan sampai ke Rusia, dalam dia nak memastikan kualiti French fries dia tu sama, kan? Maka dia bawa benih potato kentang ni sampai ke Rusia, dia ajar peladang-peladang dekat Rusia tanam potato ni. So bila dah tanam potato ni, dia beli potato ni, maka dia dapatlah hasil untuk potato ni, kentang ni untuk dia buat French fries. Maka serampang 2 mata. Satu, dia dapat input, dia dapat raw material potato, kentang yang berkualiti. Dalam masa yang sama dia menolong peladang ni mendapat pendapatan. Maka peladang ni dah ada duit, maka dia orang pun bolehlah makan McDonald, improve lah dia punya ekonomi.
Ini yang dikata critical component of McDonald's supply chain. Maka dia nak jaga. Banyak contoh kita nak bagi. Contohnya kalau KFC pun, KFC dia ada dikatalah, saya betul lah, di ladang ayam dia sendiri, dia jaga. Okay, nak pastikan kualiti. Okay, supaya bila kita, especially kita nak jual makanan ni, contohnya, kalau kita ambil daripada sumber yang berbeza, sometimes lain dia punya rasa kan. Jadi dah tak sama. Okay? Jadi itu antara perkara yang kita harus lihat. Ni ada dah yang lain-lain ni, saya stop dekat sini je lah. So lastnya, organisation as value chain. Bila kita tahu rantaian penawaran, in the end tujuan kita adalah supaya kita boleh tawarkan di setiap rantaian tu kepada value. Value itu adalah nilai. Jadi operation management ni adalah tools, alatan dan teknik untuk memastikan barangan dan servis yang kita bagi kepada customer adalah yang terbaik, adalah nilai yang tertinggi. Maka dengan itu saya stoplah saya punya cerita yang mengarut malam ni. Minta maaf terlajak 9:16 minit. Okey. Okey. Ada nak tanya ke atau kita berhenti kat sini? Okey. Saya pun mandi pun belum lagi ni. Baju pun tak sempat tukar daripada office tadi ni. Saya minum sikit ya. Tak ada bau. Okey. Okey. Tak ada soalan? Kalau tak ada soalan ni, saya berhenti kat sini lah. Tak ada. Setakat ni faham lah doktor. Okey ya. Jadi apa nama, saya pun share dalam bahasa yang sangat mudah lah. Jadi kalau ada apa komen ke apa benda, sampaikanlah dekat, Mimi ada ke kat sini? Aimi Syamimi duk buat apa? Ni ada nama ni. Bagi tahu apa dekat Mimi. Maka saya pun nak belajar apa yang saya ajar tadi. Nak listen, empathize, kan? So kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat Cik Mimi lah. Tanyalah kat Cik Mimi. Dia kan rajin menjawab. Nanti Cik Mimi tanya kat doktor lah macam tu. Okay. Alright. Okay. Ini seronok lah doktor dengan doktor cakap. Okey, kalau ada apa-apa yang dalam grup saya tu tolonglah semualah semua isi-isikanlah kita punya record tu. Itu adalah kualiti lah tu. Standard kita nak pastikan macam mana kita nak improve Okey semua, terima kasih. Jadi saya tak suka nak end. Jadi saya minta puan-puan dan akak-akak lah yang left group. Ya. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.